Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Najwan Nur Hakim bin Muhammad Nasri. Nombor metrik 050021. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentang berkenaan dengan tajuk tugasan kami iaitu Wahabi. Pengenalan. Isu ajaran sesat ini merupakan isu yang perlu ditekankan di sisi agama Islam kerana perkara yang berkaitan akidah ini melibatkan kedudukan seseorang itu sama ada dia tetap beriman ataupun telah terkeluar daripada Islam. Wahabi ini adalah aliran yang dinisbatkan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Golongan tersebut tidak pernah menggelarkan diri mereka sebagai Wahhabism ataupun Wahabi. Sebaliknya menggelarkan diri mereka sebagai ahli Salafi, Salafiyah ataupun Muhawidun. Wahabi merupakan pegangan dan gerakan yang didukung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di semenanjung Tanah Arak dan telah tersebar ke seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azwan Hafiz bin Azhari, nombor metrik 050774. Okay, insyaAllah saya akan menyambung pembentangan iaitu latar belakang Wahabi. Okay, fahaman Wahabi ini adalah satu fahaman atau aliran dominan yang diamalkan oleh kebanyakan ulama Al-Haramain yang diasaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fahaman ini dikukuhkan lagi oleh keluarga diraja Bani Saud yang kini memerintah negara Arab Saudi. Dinasti As-Saud ini telah memerintah semenjak tahun 1924. Golongan Wahabi ini merupakan antara tulang belakang dalam membantu Gubernur Najd waktu itu, Imam Muhammad bin Saud, dalam mendapatkan tahta di Hijaz iaitu kini di Arab Saudi daripada kerajaan Turki Uthmaniyah dengan bantuan dari pihak British. Golongan Wahabi masa kini lebih suka menjenamakan diri mereka sebagai Salafi, Salafiyah, Muwahidun iaitu yang bermaksud satu Tuhan. Ittihad Sunnah, Ansar Al-Sunnah, Penggerak Tajdid, Kumpulan Islah, Protas iaitu akronim kepada Profesor, Ustaz, dan Muslim Progresif. Mereka turut serta menggelar diri mereka sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyah. Mereka juga menggunakan gelaran Ahli Tauhid iaitu Ahli Tauhid dan Asyah Al-Tariqah Al-Muhammadiyah iaitu pendukung jalan Nabi Muhammad SAW. Dalam permasalahan fiqh iaitu fiqh, mereka lihat cenderung kepada aliran mazhab Hanbali kecuali dalam beberapa perkara tertentu. Mereka memilih pendapat Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah yang berbeza dari gaul rasmi dalam mazhab Hanbali. Namun berlainan pula dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Beliau mengajukan agar diistimbat atau ditetapkan hukum terus daripada Al-Quran dan Hadis secara langsung tanpa melihat fahaman ulama terhadap nas tersebut. Mereka secara tidak langsung menentang berpegang kepada mazhab dan menyeru kepada tamala mazhabiyah iaitu tidak bermazhab. Mereka turut mempromosikan fiqh sunnah yang dilihat tidak berpegang pada mana-mana mazhab. Sebaliknya dikatakan berpaksi semata-mata pada nas Al-Quran dan Sunnah. Dalam sudut akidah juga, mereka ini turut cenderung ke arah pemikiran Syekh Ibn Taymiyah, iaitu huraian Syekh Ibn Taymiyah yang dijadikan neraca untuk menerima dan menolak huraian akidah yang lain. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib bin Yasin, nombor metrik 050653, dan insyaAllah pada kali ini saya akan sambung pembentangan iaitu faktor-faktor berlakunya perkembangan fahaman Wahabi. Yang pertama, faktor individu, yang mana ilmuwan muda masa kini yang terlalu ta'assub dengan ilmu yang diperolehi, yang mana mereka ini tanpa menyemak latar belakang guru dan juga kitab-kitab yang mereka pelajari. Terutamanya mereka yang belajar di negara Timur Tengah, di Mesir, di Iran dan sebagainya. Mereka ni membawa pemahaman yang dipelajari daripada guru-guru tanpa mengambil kira faktor waqi'iyah realiti setempat. Mereka membawa pulang ilmu-ilmu daripada luar negara tanpa mengira faktor waqi'iyah negeri setempat, yang boleh membawa kepada perpecahan dalam kalangan umat Islam. Dan juga mereka ni
golongan-golongan muda yang mana tidak menjaga adab untuk berlapang dada dan berakhlak terhadap ilmu, maka menyebabkan timbul pelbagai perselisihan dalam kalangan umat Islam. Seterusnya, faktor media. Faktor media terbahagi kepada dua, iaitu media cetak dan juga media elektronik. Media cetak sebagai contoh, terdapat syarikat-syarikat penerbit yang tidak mempunyai dasar editorial yang jelas kepada pendekatan wasatiyah ahli sunnah wal jamaah. Terdapat editorial yang melanggar dan tidak berprinsip, yang hanya mementingkan tentang keuntungan sahaja tanpa cakna tentang isu akidah. Ini menyebabkan aliran Wahabi semakin berleluasa. Seterusnya, faktor media elektronik dan terbahagi kepada dua, iaitu media maya dan media perdana, yang mana golongan Wahabi menguasai media maya dengan menguasai laman-laman sosial, laman sesawan, blog, Facebook, dan ini merupakan satu ancaman kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya, iaitu faktor organisasi, yang mana kelompok Wahabi mempunyai pelbagai cara penyebaran aliran pemikiran mereka, yang mana mereka mempunyai organisasi yang kemah dan teratur, seperti penubuhan Sekretariat Ilmuwan Muda Malaysia atau dikenali sebagai Ilmu. Selain itu juga, organisasi mereka juga telah membina institusi pendidikan yang memfokuskan pemikiran salafi, dan golongan ini juga bergerak dalam parti-parti politik dan badan-badan bukan kerajaan NGO yang sekaligus berusaha mengukuhkan pemikiran mereka kepada masyarakat. Dan seterusnya, faktor kerajaan. Faktor kerajaan juga memberi impak yang positif dalam penyebaran aliran Wahabi, yang mana ia ditambah dengan kenyataan-kenyataan daripada keputusan musyarak panel kajian akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia kali ke-14 terhadap fahaman Wahabi, di mana sebagai contoh, negeri Perlis merupakan salah satu negeri di Malaysia yang hasil keputusan fatwanya tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Oleh itu, mereka telah berusaha dalam mengukuhkan pemikiran Wahabi dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Kesan ancaman Wahabi. Yang pertama, timbulnya kekeliruan dalam masyarakat Islam tentang hukum-hukum hakam yang menyebabkan regangan ukhuwah serta perselisihan dalam kalangan umat Islam. Golongan Wahabi sukar menerima amalan dan budaya tradisi umat Islam yang bertunjangkan fiqh Imam Asy-Syafi'i. Kesan daripada konsep anti mazhab yang menyebabkan umat Islam berfikiran bebas dan berani dalam mempersoalkan ajaran Islam, terutamanya berkaitan dengan hukum syarak yang disusun oleh 4 imam mazhab, iaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Imam Hanbali. Mereka juga selalu menggunakan slogan ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yakni tanpa merujuk kepada ulama-ulama yang muktabar. Yang mana seterusnya, kesan ancaman Wahabi juga menggugat kedamaian dan keharmonian umat Islam. Mereka memberi kesan kepada tingkah laku umat Islam seperti bersikap agresif dan kasar serta berubah daripada suka beramal kepada perdebatan, yakni suka menyalahkan orang dan berani menduduh orang lain adalah menyesatkan. Seterusnya, ancaman Wahabi juga hilangnya nilai dalam kalangan masyarakat, seperti hilangnya nilai moral, berlakunya perpecahan umat Islam dan kegawatan ekonomi akibat pergolakan yang berlaku. Seterusnya, wujud sekumpulan umat Islam pada masa kini yang meragui terhadap ulama fiqh dan juga ulama hadis. Yang terakhir, kesan ancaman Wahabi juga adalah menyebabkan seseorang itu mudah terjerumus ke arah membid'ahkan, menyesatkan serta mengkafirkan umat Islam yang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sri Nasyar Badalim, bermatrikan 0498. Saya akan bentangkan kesesatan Wahabi dari segi fiqh Dari segi fiqh, mereka cenderung untuk melakukan taflik dengan alasan supaya tidak taksub terhadap mazhab. Namun dalam ajaran sebenar Ahlussunnah wal Jamaah aswaja, taklid terhadap mazhab hukumnya wajib untuk orang awam. Tindakan mereka menyeru kepada amalan mencampur mazhab tidak selari dengan pandangan jumhur dan ijma' ulama. Mereka juga membesarkan perkara khilafiyah dan menghukum bid'ah kepada amalan orang Islam.
pada pendapat mereka tidak ada nasnya, ia adalah kerana mereka tersilap faham definisi bid'ah yang sebenar. Kullu bid'atin dolalah, iaitu hadis yang mereka digunakan setiap kali berhadapan dengan perkara-perkara yang pada pendapat mereka tidak ada sandaran dalam syarak, namun mereka membahagikan perkara baru itu kepada urusan agama dan urusan dunia tanpa dalil yang qat'iyah tentang bid'ah. Sekiranya setiap perkara baru itu sesat, sudah pastinya urusan dunia tidak terkecuali, kerana syarat syariah Islam tidak hanya terpakai untuk urusan agama saja, tapi terpakai untuk urusan agama dan urusan dunia. Man azat fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa ar-rad. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan bersumber darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis itu di atas sering digunakan oleh pengikut Wahabi untuk membahagikan urusan syarak kepada urusan dunia dan urusan agama. Wahabi perkataan ar-rah fihi bermakna urusan kami, iaitu syariat Islam atau landasan syarak. Ianya tidak boleh dijadikan dalil perkara baru terbahagi kepada dunia, urusan dunia dan urusan agama. Seterusnya, urusan selain itu, hadis penembungan kurma juga dijadikan dalil untuk mengatakan perkara baru terbahagi kepada urusan dunia dan urusan agama. Wahal hadis itu sama sekali tidak boleh dikaitkan dengan hadis berkaitan bid'ah dan mudati, perkara baru. Dan sebenarnya menurut Imam Syafi'i, perkara baru terbahagi kepada bid'ah mahmudah, bid'ah mabzumah. Setiap perkara yang baru tidak berlandaskan syarak tertolak, tidak kiralah ialah urusan agama atau urusan dunia. Dalam bid'ah bukanlah salah satu dari hukum fiqh. Sebagai contoh, sekiranya urusan muamalat atau perniagaan tidak dilakukan berlandaskan syarak, iaitu tentulah ianya juga tertolak. Syariat Islam tidak pernah membahagikan antara urusan dunia dan urusan agama. Membahagikan syariat Islam kepada urusan agama, urusan dunia dan urusan dunia adalah sekularisme. Semoga kita terlindung dan cenderung mensekularkan urusan syariat dan yang Islam, syariat Islam yang kita cintai. Contohlah, dia kata dunia akhirat itulah sekular. Kita kalau agama Islam kita kena ambil dua-dua. Dia tak boleh terasing. Dia tak boleh kita suku-suku, tak boleh. Jadi seterusnya, yang kedua ialah dari segi akidah. Dari segi akidah pula, mereka menggunakan doktrin tauhid 3 serangkai kaedah akidah seperti ini adalah perkara baru dalam agama. Falsafah tauhid rububiyah dan uluhiyah adalah falsafah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah. Sebenarnya banyak lagi falsafah tauhid yang pernah dia bahas oleh para ulama Islam sejak dahulu. Antaranya adalah tauhid mulkiyah, tauhid ubudiyah, tauhid syuduiyah, tauhid wujudiyah dan sebagainya. Kenapa mereka menekankan hanya falsafah tauhid rububiyah dan uluhiyah? Kerana untuk mendoktrin pengikut agar menerima bantuan British dengan hujah orang kafir juga bertauhid, iaitu tauhid rububiyah. Wahai orang kafir mustahil mengesahkan Allah dari segi ketuhanan. Seterusnya dari segi akidah juga, mereka juga mendoktrin pengikutnya menyamakan orang Islam yang padanya pandangan mereka melakukan syirik sama saja dengan orang kafir yang tidak bertauhid uluhiyah, justru menghalalkan nyawa dan harta mereka, walhal dalam ajaran aswajah haram mengkafirkan ahli kiblat. Dari segi tauhid asma wa sifat, Wahabi mendoktrinkan pengikut mereka untuk mengambil zahir ayat sifat yang mustasyabihat dalam Al-Quran dan hadis. Mereka mentakwil atau mentafsir ayat tersebut mengikut pendapat yang syaz, mentakwilkan yadullah kepada Allah mempunyai tangan, mentakwilkan sifat istiwa kepada Allah di atas arasy bertempat dengan zatnya dan sebagainya, dan tidak layak bagi Allah, dan menyerupai akidah Yahudi dan Nasrani. Dan seterusnya dari segi akidah agak, kebanyakannya Wahabi ni dia banyak pada akidah lah. Dia mentafsir akidah. Seterusnya, sebagai buktinya di dalam satu kitab Ibnu Taimiyah ni dia pelopor dia pembuka, macam dia pelopor boleh jadinya Wahabi. Sebagai buktinya dalam satu kitab Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh MUAW serta pengikut-pengikutnya, Wahabi yang dinyatakan kata Ibnu Taimiyah ini tersebut maksud apabila Tuhan Tabarakallah Ta'ala duduk di atas kursi, maka akan terdengar bunyi seperti pelang kursi untuk yang baru diduduki. Ibnu Taimiyah Al-Arash 993 Syarh Hadis An-Nuzul tetap sertakan di dalam kitab Majmu' Al-Fatwa. Subhanallah, ini rujukan Ibnu Taimiyah. Subhanallah, betapa jelas Ibnu Taimiyah menjisimkan Allah Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Bukti print screen kitab beliau ada di sini.
Kalau tu yang faham Arab boleh baca banyak lagi bukti-bukti kesatuan Ibn Taymiyah. Dan seterusnya yang tujuan juga tujuan bentuk mendoktrin mengikut agak mencari titik persamaan antara akidah mereka dengan Yahudi Nasrani. Akidah Yahudi, Tuhan bertempat di atas langit, di atas kursi dikelilingi oleh malaikat. Akidah Nasrani pula, Tuhan Bapa, mereka bertempat di syurga. Auzubillah min zalik. Akidah dan etikat mereka, maka tak turun duduk atas langit lah. Nauzubillah, Allah wujud tak bertempat, tidak dilalui olehnya akan masa. Dalam akidah tak ada khilaf, ya Syekh. Di samping itu, mereka kerap mengatakan sifat 20 adalah ilmu falsafah Yunani. Namun kebenarannya sifat 20 itu berlandaskan dalil dan nas qat'i. Muhkam sifat 20 bukanlah menghadkan sifat Allah kepada hanya 20, tapi yang wajib diketahui adalah mukallaf. Sekiranya sifat 20 ini adalah ilmu falsafah dari Yunani, syarah tauhid uluhiyah dan rububiyah juga adalah pembahasan falsafah, dan istilah rububiyah dan uluhiyah tidak wujud pada zaman salaf. Seterusnya ialah tasawuf dia Wahabi tak banyak sangat dikatakan dalam tasawuf, kerana Wahabi pada asasnya menolak tasawuf dan mendapat ilmu tasawuf pada ilmu yang sangat kotor seperti air longkang. Mereka juga menolak tarikat yang sangat anti kepada golongan sufi. Tidakkah mereka mengetahui bahawa pembebas Kastoniyah Sultan Muhammad As-Fatih berakidah dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan seorang sufi bertarikat Nasyabandiyah? Terkejut. Itu kebenarannya. Sultan Muhammad Al-Fatih berakallah dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan seorang sufi bertarikat. Okey, ada ni dalam ni, la taftanhana futani niyatu fala na'ma amizu amriha wala na'ma jahshu zalika jahshu. Konstantinopel, kini Istanbul, akan jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-sebaik raja, tentera adalah sebaik-sebaik tentera. Hadis ni membuktikan kebenaran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tentera Muhammad Al-Fatih berkata itu majoriti sufi bertarikat, mana mungkin sebaik-sebaiknya raja dan sebaik-sebaiknya tentera memegang tarikat yang salah, memegang itikat yang salah tadi. Fatwa pengharaman Wahabi ni, Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan aliran Wahabi tidak sesuai untuk diamalkan negara ini, negara ini iaitu Malaysia, yang mengamalkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pengurusi Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan Prof Emeritus Tan Sri Dr. Abdul Syukur Hussein berkata, aliran Wahabi bukan mazhab tetapi satu bentuk gerakan pemikiran agama yang banyak dipegang oleh lama-lama di Arab Saudi, mengikuti pendekatan yang diambil Muhammad bin Abdul Wahab. Sambungan dia, aliran tersebut tidak salah untuk diamalkan. Fadli Sarwatoa memutuskan sedia kimia setelah mengadakan perbincangan mengenai aliran lain selain Wahabi yang tidak sesuai diamalkan negara ini, namun tidak sehingga haram, katanya semalam. Emeritus mengulas selanjut, kata Abdul Syukur berkata, daripada segi mazhab, pengamal aliran Wahabi lebih hampir dengan mazhab Hambali, walaupun daripada beberapa segi mereka lebih ketat dan keras. Beliau berkata pengikut Wahabi lebih cenderung dan mudah mengeluarkan orang Islam daripada lingkungan agama yang tidak sealiran dengan Wahabi. So sini saya buat kelas. So sini ialah Wahabi kalau di Malaysia ni kalau saya tengok adalah sesat. Dia banyak kesesatan daripada akidah. Dia mentakwil dan mentafsir yang Allah ada tangan semua tu. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, isu-isu Wahabi di Malaysia yang terdapat di dalam laporan akhbar. Okey, kat sini kita boleh tengoklah beberapa keratan akhbar yang menceritakan berkenaan dengan Wahabi. Antaranya, Wahabi tidak sesuai diamal di Malaysia, pimpinan jelas isu Wahabi dan ajaran sesat. Seterusnya, kesimpulan. Apa yang boleh kita simpulkan daripada perbentangan kumpulan kami, iaitu Wahabi merupakan pegangan dan gerakan yang didokong oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Semenanjung Tanah Arab dan telah tersebar ke seluruh dunia. Seterusnya, Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan aliran Wahabi ini tidak sesuai untuk diamalkan di negara ini yang mengamalkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kesan ancaman Wahabi ialah timbulnya kekeliruan dalam masyarakat tentang hukum hakam dan menyebabkan regangan upah serta perselisihan faham dalam kalangan umat Islam di Malaysia, dan menyebabkan seseorang itu terjerumus ke arah membid'ahkan, menyesatkan serta mengkafirkan umat Islam yang lain. Sekian daripada saya.